Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, semalam kita dah mulakan saya terus pergi kepada yang kita patut belajar ni ya. Terima kasih semua kerana datang pada masanya, insya-Allah kita teruskan. Semalam kita dah belajar sedikitlah, kita dah buat pengenalan tentang i'rab, lebih kepada sejarahnya dan kenapa kita kena belajar i'rab ni. Jadi hari ini kita terus pergi kepada sukatan pelajaran kita yang daripada situ mungkin kita dapat macam satu gambaran lah, dapat satu overview apa yang kita akan pelajari dalam modul 2 ni. Modul 2 ni merupakan lanjutan daripada modul 1. Modul 1 kita belajar, fokus kita pada modul 1 untuk dua perkara, iaitu mengenal kalimah dan boleh menterjemah kalimah. Sekarang ni pelajaran yang daripada modul 1 tu kita akan gunakan dalam modul 2 tu. Pelajaran modul 1 sangat-sangat penting kerana kita nak kenal pula peranan i'rab, perubahan baris akhir dalam memahami ayat Al-Quran. Maknanya kalimah-kalimah yang kita dah belajar masa modul 1 tu ya, Aisyah, Mawadah, kita belajar modul 1 tu. Ingat lagi tak modul 1? Jadi kita sekarang masuk di dalam modul 2 untuk kita kenal lagi peranan setiap perkataan tu dalam ayat. Baik, jadi ini adalah sukatan pelajaran kita dan kita tak larilah daripada dua perkara ni, ataupun dalam modul 2 ni satu je objektif dia sebenarnya, mengenal peranan i'rab. Jadi sukatan pelajaran kita ialah mula-mula sekali i'rab dan tandanya. Dan subjek yang kita akan ceritakan hari ini ialah apa itu i'rab. Kemudian dalam bahagian ini ada beberapa perkara lah, pointers ni. Ini muka suratnya. Untuk pengetahuan semua, sekali lagi saya ulangi, buku ini, buku untuk modul 2 ni belum lagi dicetak. Jadi kami akan berikan dalam bentuk helaian macam ni lah. Jadi apa yang kita belajar hari ini, insya-Allah lepas kelas ni saya saya berikan PDF-nya. Kemudian hari ini kita belajar, hari kita terus pergi kepada apa itu i'rab. Kita pergi kepada muka surat tu. Masa kita belajar sebelum ni, kita kata i'rab tu apa dia? I'rab tu menentukan baris akhir. Kalau kita tengok dalam bahasa Arab ni, dia dalam bahasa Arab Quran ni. Dalam bahasa Arab Quran kita tak lihat, kita tak pernah nampak lah macam ada tanda koma ke. Dia tidak dikira sebahagian daripada Quran. Mana-mana ayat yang kita baca tu kita tak nampak koma, kita tak nampak tanda tanda apa lagi, huruf besar, huruf kecil, quote unquote. Quote unquote lagi, noktah bertindih, semua tak ada dalam Quran tu. Jadi untuk kita tahu maksud apa yang dimaksudkan, siapa yang berkata, ini soalan ke, ini kata seruan ke, kita memang kena beri perhatian kepada baris akhir. Jadi itulah pelajaran dalam modul 2 ni. Jadi kita kenal benda ni. Apa itu i'rab? Ni selalu perkataan i'rab ni banyak orang takut ni. Bila dengar i'rab kita rasa susahnya, macam satu perkara yang asing. Tapi kalau kita faham sebenarnya i'rab tu apa dia, insya-Allah kita nampak jalan dia untuk kita faham kalimah-kalimah di dalam Al-Quran ini dan peranan kalimah tersebut. I'rab ialah perubahan tanda pada akhir kalimah yang mengubah peranan kalimah itu di dalam ayat. Perhatikan ayat-ayat di bawah. Okey, ini faham maksud dia apa? Perubahan tanda pada akhir kalimah. Dia mesti jadi kat sini,
pelajaran modul 1 mesti kita kuasai sikit. Berarti kita tahu pembahagian kalimah ada 3 bahagian, iaitu isim, fi'il dan harf. Jadi kalimah apa yang ada perubahan pada akhirnya? Kita dah tahu dah, bukan harf. Apa kalimah yang berubah, ada perubahan pada baris akhir dia? Apa dia? Yang dalam kelas ni boleh jawab. Isim dan juga Isim dan dan fi'il mudhari'. fi'il mudhari'. Jadi dia i'rab tu perubahan tanda pada akhir kalimah, dan perubahan itu mengubah fungsi kalimah itu dalam ayat. Kalau kalimah baik kalimah kita tak nampak. Kadang-kadang kita boleh terjemah tapi kita tak nampak fungsi dia. Bila dia dalam ayat, barulah kita perhatikan ataupun kita perasan perubahan tanda tu ada significance-nya, ya. Jadi untuk kita faham lebih lanjut, kita kena tengok contoh. Perhatikan ayat-ayat di bawah. Jika baris akhir pada kalimah-kalimah diubah, peranannya di dalam ayat juga akan berubah. Namun begitu, yang berubah tu ataupun diubah tu bukan kita yang kena ubah. Ini untuk contoh of course lah, kita nak tunjukkan. Tapi bila Quran, kita belajar Quran, bukan kita yang kena letakkan baris, tapi baris tu dah siap-siap ada. Jadi di situlah kita punya peranan pula. Kita nak tengok fungsi dia tu, kita peka kepada perubahan baris akhir tu supaya maksud yang Allah kehendaki itu sampai kepada kita. Yang kita faham yang apa yang Allah masukkan, bukan yang kita sangka-sangkakan. Baik. Kita tengok pada apa ni? Yang ini kita ada kena mengena masa kita belajar modul 1 lah. Baik, kita tengok contoh yang pertama. Okey, kita tengok pada panduan warna. Jadi yang warna hijau ni, kod dia ialah FL, maknanya dia adalah fa'il. Fa'il ni kalau bahasa Arab macam ni lah ejaan dia, fa'il. Bererti pelaku. Pelaku ada 2. Pelaku orang yang membuat pekerjaan itu. Dan kalau warna kuning ini pula maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni term yang digunakan untuk memberi maksud objek. Kalau dalam struktur ayat, bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke, kita ada subjek dan objek kan. Jadi objek ni nama dalam bahasa Arab ialah maf'ulun bih. Tak ingat term tak apa, tapi sekurang-kurangnya at this point kita dah tahulah MFB ni masa kita belajar dalam modul 1. Maf'ul bih. Mana datang maf'ulun tu dengar teacher cakap tu? Sebab dia kat sini sebenarnya maf'ulun bihi. Jadi maf'ulun bih. Ya. Baik, kita tengok contoh A. Contoh A boleh nampak tak dengan jelas saya punya skrin ni? Nampak jelas. Kalau ada apa-apa nak tanya, kelas Nahu ni dia tak boleh biarkan macam saya seorang-seorang bercakap tau. Makna kena ada interaksi. Kalau saya seorang bercakap tu kelas tak dapur. Kalau kelas ni tak tanya, nanti berterabur. Baik tanyalah. Kalau kata macam tak faham ke, nak teacher ulang ke, bagi tahu ya. Okay, very important that kita understand. Sebab kita ni adult learners, kita pelajar-pelajar dewasa. Kebanyakan kita pelajar dewasa, jadi kita kena faham konsep tu. Kalau kita tak ingat term, kita tak ingat vocab, no problem. Because kita akan baca Quran dan Quran tu kita nak tengok dan kita nak decipher apa yang kita tengok. Jadi kita sangat-sangat penting untuk kita faham konsep. Ya? Baik, tengok konsep yang pertama ni, A ni. Baik, kita baca ayat ni. Ini bukan ayat Quran lah. Tak ada, ni contoh je. Qatala kafirun mu'minan. Jadi terjemahan dia, telah membunuh oleh ia, oleh seorang yang ingkar akan seorang mukmin. Perhatikan pada tambahan nahu yang kita masukkan di sini. Ini kaedah nahu ringkas ya, yang ada oleh akan ni. Jadi daripada sini, siapa yang membunuh siapa? Siapa yang kena bunuh? Orang mukmin. Seorang mukmin yang terbunuh, maknanya kita macam inilah. Ini yang mati, terbunuh. Mati tak? Kita nak cakap mati ke tidak? Terbunuhlah. Membunuh tu mati ya. Terbunuh tu matilah kan? Okey, kafirun ni bila kata ada oleh bererti dia ni fa'il kepada ini. Maknanya bila ada isim marfu', isim dhammah selepas fi'il bererti ini untuk fi'il yang ni
yang kata dasar ni, berarti dia adalah fa'il yang dizahirkan. Maknanya kafirun ni dalam ayat ni ialah ia. Mafhum dia, apa yang kita boleh faham, ini secara struktur berikut bahasa Arab tu. Tapi kalau ikut bahasa kita, maknanya kita kena ikut struktur bahasa ayat bahasa Melayu pula. Maknanya seorang yang ingkar telah membunuh seorang yang mukmin, seorang mukmin. Macam itulah. Kalau dikatakan ni nama dia, kafir telah membunuh mukmin. Macam tu. Kalau inilah katakan nama orang. Dapat Tapi cuba tengok yang bahagian bawah ni. Perkataan dia sama. Kalau kita hanya berpandukan pada kafir ni, kita tahu ingkar. Kita ambil ingkar je. Kita tak dapat the right meaning to these two sentences. Ya. Kalau kita tahu macam ni je. Dia sebenarnya dalam bahasa Arab tu dia kaya lah satu kalimah. Tapi kalau bahasa kita ni sampai 2-3 perkataan lah untuk ceritakan. Contoh ni, qatala kafiran mu'minun. Jadi berarti maksud dia kat sini pula, siapa yang bunuh siapa? Orang yang ingkar itu yang terbunuh. Jadi orang yang ingkar terbunuh. Maknanya seorang mukmin telah membunuh seorang yang ingkar. Itu semua maksud dia, itu yang saya mafhumkan ialah kalau yang atas ni, nombor 1 ni, seorang yang ingkar telah membunuh seorang mukmin. Tapi contoh yang kedua ialah seorang mukmin telah membunuh seorang yang ingkar. Okey, jelas yang tu? Jelas tak? Mawaddah, Aisyah? Okey? Very kena macam bila kita nak terjemah tu very important kita tengok benda ni. Kita tengok baris akhir tu. Ini yang dimasukkan i'rab tu. Perubahan baris akhir. Dari segi vocab perkataan ni sama je. Seorang yang ingkar. Sini seorang yang mukmin. Sama dari segi vocab. Tapi di bahasa Arab inilah dia perbezaan dia tu. Baris akhir ni yang menentukan siapa subjek, siapa objek. Ini yang paling basic lah, paling asas ya. Cuba tengok dalam contoh B pula. Istaghfarar rasulud du'afa. Jadi terjemahan dia, telah memohonkan keampunan oleh ia, oleh Rasul itu akan orang-orang yang lemah. Cuba bagi mafhumnya. Yang pertama. Rasul itu telah memohon keampunan akan orang-orang yang lemah. Okey, bila nanti kita akan belajar maknanya kita buangkan akan ni. Berarti Rasul itu telah memohon keampunan untuk orang-orang yang lemah. Memang kita tak boleh letak akan dalam bahasa kita, sebenarnya akan ni salah lah dari segi bahasa. Tapi kita perlu letakkan ni masa kita belajar awal-awal dulu sebab itu struktur dalam bahasa Arab tu sendiri. Itu tak ada dalam bahasa kita ni kerana baris ni. Manakala ayat yang kedua, istaghfarar rasula ad-du'afa. Tapi kita kalau wakaf kita tak dengar ni. Dua-dua saya baca du'afa. Yang ini pun du'afa. Kita tak dengar baris tu. Tapi kalau kita baca, kita tengok Quran, kita nampak apa perubahan baris ni. Ini the end. Ayat ni dah end dah. Ayat ni dah end dah. Tapi perasan tak? Kita berbeza dah maksud dia bila pada baris ni, perubahan baris akhir ni. Di sini apa mafhum dia? Siapa yang minta ampun? Orang-orang lemah. Yes. Jadi maknanya orang-orang yang lemah itu telah memohonkan keampunan untuk Rasul itu. Okey, clear tak? Boleh? Baik. Okey, cuba C ni pula. Fa'akala dhi'bu Yusufa. Mafhumkan terus. Tak payah lagi terjemah. Maknanya bila dah this point, biasanya kita dah tahu dah. Ini struktur dia telah makan oleh serigala itu akan Yusuf. Mafhum dia? Serigala telah makan Yusuf. Yes. Maknanya siapa yang kena makan? Yusuf. Serigala itu telah memakan Yusuf. Ayat yang kedua, fa'akala dhi'ba Yusufu. Yang ni? Yusuf telah makan serigala. Makan serigala. Okey. Memanglah tak logik. Macam jangan pula kita bila kita nak faham satu-satu ayat tu,
Jangan pula kita go beyond ya, yang macam kadang-kadang kita baca ayat tu, takkanlah Allah cakap macam ni. Kalau yang belum tahu tu kita, ini memang taklah, ini bukan daripada ayat Quran, sebab itu kita pun tak ada letak rujukan ayat, tapi nak tunjukkan perubahan baris tu. Kalimah-kalimah ni tu semua, yang 3 kalimah ni ataupun 4, 1, 2, 3, 4 kalimah ni ada dalam Quran. Cuma susunan ni kita buat begini ya. Memanglah tak ada kisah tu. Tapi kadang-kadang bila kita terjemah tu, kita macam bila kita tengok satu kalimah, kalimah by kalimah ataupun ayat-ayat macam ni, janganlah fikir yang Yusuf ni Nabi Yusuf pula. Sebab saya cakap ni kenapa disclaimer, sebab ada cakap mana boleh. Memanglah kita tengah, sebab kita tengah belajar Nahu ya, beranjak juga saya. Jadi kena bagi disclaimer kadang-kadang. Baik, ada lagi satu, ada disclaimer ni. Kat bawah ni ada disclaimer lagi satu. Risalah ini adalah kegunaan sendiri sahaja. Sebab kita belum betul-betul buat buku. Jadi setiap kali kita berikan kepada semua, pada pelajar-pelajar sekalian, ni maknanya untuk kegunaan kita. Jangan pula kita duplicate, kita pergi sebarkan, sebab masih lagi dalam proses binaan lah, kita masih lagi membangunkan. Jadi kita kalau boleh kita jagalah sebab ni saya amanah lah, maknanya ini Hak amanah. kita terpelihara. Nanti kalau kita dah faham, kita nak nak tolong jual lah, boleh lah, tapi belum siap lagi. Jadi janganlah jual pun tidak, kami tidak jual lagi masa ni, tapi kita guna dengan sini. Jadi kalau ada macam mistake ke, dia nampak macam muskil ke apa-apa, kembalikan kepada kami. Kami bertanggungjawablah kepada pembangunannya dan juga nak membaikan dia. Ya, okey. Baik. Okey, jelas yang tu? Kalau kita dah selesai bahagian apa itu i'rab, jadi sekarang faham tak i'rab tu apa? Secara umum. Mungkin yang baru dengar hari ni, faham tak? Okey, cuba buat thumbs up ke ataupun bagi some reaction ke. Faham teacher, seronok sangat. Terima kasih. Alhamdulillah. Kalau jangan seronok tu saya pula bagi. Nampak tak? Okey. Ada yang saya belum faham lagi sebab saya masuk tengah-tengah alam. Macam mana Bazil, Ustaz Bazil? Betul. Betul. Faham macam tu betul. Baik, boleh tak saya tanya yang tak pernah belajar tu tapi dia masuk juga malam ni. Faham ke? Faham konsep tak? Faham konsep tak? Saya tak pernah belajar lagi yang modul 2 ni. Saya tiba-tiba masuk je. Terjah. Apa pandangan Puan Syida? Saya tak faham lagi. Tak faham. Tapi saya dah dapat picture sebab saya dah belajar modul 1. So I know the picture. Cuma tiba-tiba masuk tengah-tengah alam ni memang apa benda macam tu lah. Baru nombor 1. Puan Syida ni baru nombor 1. Okey. Ni belum tengah-tengah pun lagi. Semalam baru kenalkan diri saya. Saya nak tanya yang tak pernah pun masuk modul 1. Boleh ke? Boleh tak saya tanya Salwa? Cik Salwa boleh? InsyaAllah boleh. Dapat dapat gambaran keseluruhan dia tu. Apa itu i'rab? Ya. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih atas feedbacknya. Ada sesiapa lagi nak beri feedback? Ada? Tak ada? Makcik Ani? Dapat Makcik Ani? Ada Makcik Ani. Ada Makcik Ani malam ni. Ustazah, Makcik Ani faham, hanya nak rumuskan nanti tu apabila yang mana yang perubahan yang membawa mana yang bagaimana nanti. Okey. Itu bila kita belajar dalam ayat lah kan, ayat yang sebenar. Baik. Ya. Untuk tujuan itu, kita mesti kena belajar yang berikutnya. Jadi hari ini pengenalan kepada i'rab. Jadi kita kena buat latihan. Tadi saya dah bagi sedikit mukadimah tu, kita buat latihan berdasarkan ayat-ayat di bawah ni. Jadi ini diambil daripada Al-Quran. Apa yang kita kena buat ialah
Kita buat latihan ni sama-sama. Jadi kalau siapa nak jawab, maknanya saya nak buat seorang-seorang, saya tak nak ajakkan kawan, saya tak nak buat ramai-ramai, angkat tangan. It's okay, saya suka macam tu Sebab apa? Ataupun dia kata saya nak buat ramai, saya nak buat 2 dengan kawan saya, dia duduk sebelah. Boleh lah macam tu. Maksudnya, bila kita buat latihan ni, dia akan bantu kita lah. Kita kena buat apa ni? Perhatikan ayat-ayat di bawah. Kemudian kita cuma perlu tandakan terjemahan. Bukan kita kena letak baris. Kita tandakan terjemahan dan i'rab yang betul seperti contoh yang pertama. Contoh dia macam ni. Ni untuk mereka yang tidak belajar modul 1 mungkin akan rasa macam susah sikit. Jadi perhatikan. Bila ada soalan, tuliskan dulu ataupun nak tanya terus pun boleh. Tapi ini lebih kepada mereka yang dah masuk modul 1 ataupun yang pernah belajar bahasa Arab. Tak kisahlah di mana-mana pun, di tempat lain pun. Jadi apa yang kita nak buat ialah tandakan, maknanya kita letak di sini, tandakan dia tu. Sekejap saya pakai penunjuk ni. Nabadzal kitaba fariqun. Jadi berarti kita kena baca ni. Baris akhir tu baca. Sebab kita tengah peringkat belajar. Jangan wakafkan dulu. Jadi kalau wakafkan. Nabadzal kitaba fariqo. Jangan begitu. Tapi kita baca sampai habis. Nabadzal kitaba fariqun. Jadi telah mencampakkan oleh ia akan kitab ataupun akan Alkitab ni kita yang kena isi ni. Lepas tu oleh satu puak. Berarti kalau yang kita tambah akan tu dia adalah maf'ulun bih. Yang kita tambah oleh tu ialah pelaku. Jadi fa'il. Jadi oleh tu pelaku. Bila kita dapat perkara ni, berarti kita boleh mafhumkan dia. Jadi siapa yang campak apa? Ni dia punya kata kerja. Suatu puak. Suatu puak telah mencampakkan kitab. Itu yang kita punya mafhum yang kita nak Baik, cuba kita buat nombor 2, kita buat sama-sama. Fa'ansa Muhammadan al-Maliku. Akan Muhammad oleh raja itu. Oleh raja itu akan Muhammad. Akan, sebab apa kita kata akan? Sebab dia fathah. Yes, baris fathah. Manakala al-Maliku baris dhammah. Tadi kita tambah oleh. Jadi akan ni yang tambah akan ialah maf'ulun bih. Yang tambah oleh adalah fa'il. Baik. Terjemahan mafhum dia? Raja itu telah melupakan akan Muhammad. Ya, jadi raja itu telah melupakan Muhammad. Raja itu telah melupakan Muhammad. Okey, nombor 3. Yad'u Muhammadun rabbahu. Ia menyeru terus tambah oleh Muhammad. Oleh Muhammad. Akan Tuhan baginya. Akan Tuhan baginya. Jadi Muhammad ni tadi kita kata oleh. Okey. Jadi ini fa'il. Ini adalah yang hu ni adalah mudhafun ilaih. Okey, ni semua kena belajar. Jangan takut yang tak pernah dengar tu. Besok masuk modul 1 jadi tak asing sangat dah. Bila dah tengok hari ni, oh ni yang dia orang cakap malam tadi tu. Baik, mafhum dia apa? Mafhum dia menyeru Tuhannya. Menyeru Tuhannya. Macam tu. Itu bahasa kita. Tak ada manusia kat Malaysia ni Melayu yang cakap macam tu. Ia menyeru oleh Muhammad akan Tuhannya. Muhammad menyeru akan. Tak ada. Memang tak ada. Tapi kita buat benda tu sebab kita nak belajar bahasa sumber. Sebab kalau kita tak boleh agak-agak. Dia bahasa Quran ni kita tak boleh macam agaknya as long as kita tahu vocab. No. So important. Nak tahu vocab tu tak important as much as important tak tahu baris akhir tu. Itu nahwu dia. Baik. Seterusnya, syariba ashabul jannati ma'an.
Okey. Macam mana ni? Oleh Banyak sikit ni. Tadi penghuni-penghuni 3 je. bagi Oleh syurga penghuni-penghuni akan air. Kan Akan air. air. Okey, saya Oleh buat. penghuni-penghuni. Penghuni Okey. akan Telah oleh minum oleh syurga. ia Telah akan air minum bagi syurga. oleh ia Ya. Oleh oleh penghuni-penghuni Oleh penghuni syurga akan bagi penghuni syurga. bagi syurga ni baris akan akhir air. Akan air. akan air. Ahsantum. Okey. Oleh penghuni-penghuni bagi syurga akan air. Jadi ashabu tu adalah Fa'il. fa'il. Ma'an ni adalah Maf'ulun bih. bih. Baik. Mafhum ayat ni ialah Penghuni-penghuni telah minum air. penghuni-penghuni syurga telah minum air. okey, penghuni-penghuni syurga telah minum air. Minum air. Betul. Kalau macam tu. Ada tak yang ada version lain? Ashabul Jannah. Ada tak version lain? Tak ada Kalau ada version lain sila kemukakan. Tak apa, kita dengar. Kita Kira dengar. fa'il ni duduk dekat subject position lah teacher kan, dekat depan lah kan. Lepas tu diikuti oleh kata kerja, kemudian diikuti oleh dia punya objek, dia punya penyambut ke dia punya. Betul. Kalau bahasa Melayu kata penyambut lah MFP ni ataupun maf'ulun bih ni sebagai penyambut. Betul. Jadi kita kedepankan yang marfu' ni, yang duduk depan tu. Kita kedepankan dalam bahasa kita lah. Dalam bahasa Arab tak. Yang fa'il ni duduk belakang. Dia tak duduk depan. Untuk ayat kerjaan. Baik. Tapi dia tak ada kaitan dengan mubtada khabar tu, tak ada kaitan teacher kan. Sebab ini apa? Mubtada ialah isim lah. Jumlah. Sebab itu ayat namaan. Amboi, laju kira ayat kerjaan dia. Cik Ro kita. ayat Terus masuk dia Cepat 3. Ya ke? Tak Okey. masuk lagi teacher. Alah, mubtada ni belum sebut lagi. Memang sebut dah. Okey, tak apa. Semangat, saya suka. Jadi saya thumbs up sekali. Cik, nampak tak? Tak keluar lah pula. Dia kena macam ni. Nampak? Nampak? Okey, tapi dia tak mau baca. Dia tak faham bahasa ni. Buat love dia baru faham. Macam ni boleh. Okay. I love. Okey. Keluar. Baik. Ja'a kitabul fuqara'a. Jadi? Okey, sekarang kita panggil seorang-seorang boleh ke? Okey. Hingat-hingat belaka. Tak hingat sangat lah. Tak dengar semua orang pakai cakap kan. Jadi siapa Orang terus senyap. jadi lala semua senyap. Alamak, jangan gitu. Baik, kita cuba mafhum terus. Telah datang oleh ia oleh sebuah kitab akan orang-orang yang fakir. Siapa nak cuba ni? Senyap pula. Silap. Makcik Ani cuba. Makcik Ani silakan. Sebuah kitab telah datang kepada orang-orang yang fakir. Masya Allah. Betul mafhum dia kerana ini adalah oleh fa'il. Ini pula adalah kita tambah akan. Kalau kita tambah akan jadi maf'ul bih. Alhamdulillah ahsanti. Baik, Makcik Ani boleh berehat dulu. Tengok je. Kita panggil lain orang lain pula. Siapa nak cuba? Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu. Anybody? Any takers? Dan ingatlah ketika Tuhan telah menguji Ibrahim. Okey, kurang tepat. Cuba betulkan lagi sekali sikit. Okey, buat dulu. Dan ingatlah ketika telah menguji oleh ia. Okey, akan Ibrahim. Baik, akan Ibrahim. Oleh Tuhan baginya. Oleh Tuhan baginya. Tuhan baginya. Jadi ni adalah fa'il. Okey. Sekali lagi mafhum kan? Ketika Tuhan ingatlah ketika Ibrahim. Tuhan telah menguji Ibrahim. Tuhan dia. Tapi dia kena letak ni Tuhannya. Tuhannya. Ingatlah ketika
Tuhan Ibrahim, Tuhan betul kalau kita Ibrahim faham, telah telah menguji. mengujinya. Tapi yang ini Hmm. nya ni maksudnya Tuhan Ibrahim juga kan? Tuhan Ibrahim, Ah, ya. Ibrahim lah. Okey, Jadi okey. Tuhannya telah menguji Ibrahim pun boleh. Yang macam Tuhan tu. Ibrahim telah menguji. Baik, faham Okey, Baik, okey. okey. Kak Ro pun boleh berehat. Kita panggil siapa orang lain pula. Fahtamala sailu zabadan rabiyan. Lalu telah membawa oleh ia, baris dhammah kita tambah Oleh arus akan. oleh. Okey, siapa yang cuba tu? Kak Sal. Amboi, main cuba je tak nak bagi tahu nama. Okey, alhamdulillah. Teruskan, oleh ia adalah fa'il zabadan Akan buih yang Akan terapung. buih. kan buih yang terapung. Ni kita akan belajar modul 1 ni, kita dah belajar. Bagi yang dah belajar lah. Jadi zabadan ni MFB. Okey, cuba mafhumkan Kak Sal. Arus telah membawa buih Arus yang itu terapung. Arus itu telah membawa buih yang terapung. Masya Allah. Very good. Macam itulah maksud dia. Ni semua daripada ayat Quran Okey, 8. Siapa nak cuba 8? Sebelum cuba, saya panggil dulu lah. Boleh? Okey, Kak Sal boleh sit back and watch. Relax. Siapa dia? Ada nak tengok nama yang pelik-pelik ni, tak pernah jumpa ni. Liz Smith. Siapa itu? Liz Smith. Janganlah menghampakan. Sila menjawab. Liz Smith. Tak nak jawab. Baiklah. Sedih saya. Baik, siapa nak cuba? Okey, Liz Smith nak jawab. Silakan. Hadara Ya'qubal mautu. Hadara Ya'quba. Kita tambah apa? Cik Liz Smith telah mendiamkan diri kembali. Baiklah. Tak buka mikrofon lah. Dia Cuba tadi dia buka akan. lagi, dia tutup balik. Apa nak jadi? Tak apalah. Tahu dengar bunyi tak, Sat? Dengar bunyi. Okey, siapa lain nak buat? Kita tak panggil lah. Boleh, Mereka saya tak cuba. mau tak panggil. Siapa Saya yang cuba, mau? Ustazah. Siapakah itu? Puan Rus. Puan Wan Ros. Baik, silakan. Yang aku Ya'qubah ni akan Ya'qub al-mautu oleh kematian. maf'ul bi oleh kematian. Jadi ini adalah fa'il. Maf'ul dia Maf'ul tu Ya'qub tu lah kan? yang apa yang maksud ayat ni kalau dalam maksud bahasa dia, okey. kita bahasa lebih Kematian, mudahnya? kematian telah menghampiri Ya'qub. Betul, Ahsanti. Boleh saya tahu Puan Wan Ros daripada mana? Saya dari belajar kelas Nahu 1 tapi tak habis lagi, baru belajar tadi. Oh, belajar tadi. Masya Allah. Pagi tadi? Ni saja cuba baru masuk Nahu 2. try join. Oh, Masya Allah. Oh, baguslah, terbaik tu. Kalau dah boleh nampak pattern. Walaupun belum faham sepenuhnya tak? Faham juga. Ya betul, belum faham sepenuhnya Ustazah. Belajar pagi tadi dengan siapa? Belajar pagi Dengan Ustazah juga. Oh, pagi Kelas tadi. tadi kan. Oh, kelas pagi tadi tu belum mudah sangat pun lah. Masya Allah. Baik-baik. Maknanya boleh nampak lah apa yang saya cerita ni. Dia adalah lanjutan daripada yang nombor 1 tu. Alhamdulillah. Bagus. Okey, ada siapa nak cuba nombor 9? Taghsha wujuhahumun naru. Ada siapa nak cuba? Yang dalam ni, dalam dewan ni nak jumpa. Nak cuba Aisyah. Wakil kepada Liz Smith tadi. Nak cuba Aisyah? Okey, silakan. Bagi Aisyah mikrofon supaya dengar adik kawan-kawan apa ni. Ambil mikrofon, silakan. Mak bagi peluang kat anak. Okey. Cuba. Taghsha wujuhahum. Jadi kita tambah apa situ? Cakap dekat sikit mikrofon tu. Akan. Tambah apa? Akan. Baca terus terjemahan tu. Ia menutupi akan wajah-wajah bagi mereka
Oleh api itu. Okey. Oleh api itu. Jadi kat sini ialah maf'ulun bih dan mudhafun ilaih. An-naru ni apa dia? Fa'il. Jadi mafhum dia apa? Itu dalam bentuk Ni kita ke depan kan? Api itu buang ni menutupi wajah-wajah mereka. Itulah. Jadi mafhum dia ialah okey, jazakillah khairan Aisyah. Api itu menutupi akan wajah tak ada akan dah. Api itu menutupi wajah-wajah mereka. Baik, nombor 10. Shanas nak cuba? InsyaAllah teacher saya dekat traffic light merah. Saya tengah Allah. drive. Baiklah, kalau begitu baik jangan cuba. Kita Okey dah hijau dah teacher, sorry. baik teruskan memandu. Fi amanillah. Okey, siapa lain nak cuba? Ja'akum rasulun. Ada siapa nak cuba? Kak Sal. Siapa? Kak Sal. Kak Sal lagi? Orang lain nak Kak Sal tak ada. Orang lain tak nak. Izian? Cuba Izian. Make your dad proud. Okey, cuba baca je dulu. Telah. Izian ada ke tak ni? Ni kadang-kadang presence tu. Kamu oleh seorang rasul. Apa dia? Siapa yang cuba jawab tu? saya teacher. Puan Saya cuba Emilia. saja. Ya, Okey, silakan. Sekali lagi. cuba saja. Telah mendatangi oleh ia akan kamu. Oleh ia Oleh akan seorang rasul. kamu oleh seorang rasul. Seorang rasul. Betul. Jadi di sini fi'il madhi yang warna merah ni lepasnya tu kum tu maf'ulun bih. Ini fa'ilnya. Jadi mafhum dia apa? Apa maksud dia? Cuba teruskan Puan Emilia. Maksudnya telah mendatangi oleh ia akan kamu oleh seorang rasul. Maksud yang lebih mudah bahasa kita ialah seorang rasul telah mendatangi kamu. Itu maksud ialah kalau tadi kita terjemahan secara lafziah, telah mendatangi oleh ia akan kamu oleh seorang rasul. Kerana baris ni tadi kita terus faham mafhum dia ialah seorang rasul telah mendatangi kamu. Jadi macam ia ni tak ada, kita dah tak risau dah siapa ia ni. Ni maksudnya ini adalah fa'il yang dizahirkan. Ada fa'il selepas tu. Baik, nombor 11, yu'jibuka qawluhu. Perhatikan juga warna. Warna di sini memain peranan, membantu kita lah untuk faham. Baik, cuba kita tengok sini. Cuba Puan Nur Hazimah. Mahukah mencuba? Yu'jibuka qawluhu. Saya terjemahkan. Terjemahan dah ada dah. Tapi nak tengokkan peranan ni. Ia mengagumkan akan engkau oleh pertuturannya, kelakuannya. Akan engkau. Qawlu. Oleh. Pertuturannya. Pertuturan daripada. Ya, betul. Jadi mafhumnya ataupun maksudnya sebenarnya apa? Pertuturannya mengagumkan engkau. Ya, betul. Ahsanti. Alhamdulillah. Jadi pertuturannya mengagumkan engkau. Jadi dekat sini akan tu, ka tu ialah maf'ulun bih dan qawlu di sini adalah fa'il berserta mudhafun ilaih. Baik, nombor 12. Siapa nak cuba? Ada siapa nak cuba? Wala tanfa'uha syafa'atun. Ada lagi? Sikit lagi ni. Dan tidak memberikan manfaat akannya. Oleh syafaat. Tak dengar. Okey, nak buat sama-sama. Dah slow je dah. Baru first time. Dah tak confident. Alhamdulillah. Dah tertidur. Siapa yang dah tertidur? Ia memberikan manfaat. Tidak ia Dan memberikan tidak manfaat. ia memberikan Memberikan manfaat
Tambah Baginya. Akannya. yes, akannya berarti ni maf'ulun bih. Kat sini baris dhamma, syafaat Boleh. tambah oleh. Boleh. Syafaat. Ini adalah fa'il. Jadi Fa'il. dari segi maksudnya bila kita nampak kita terjemah harfiah boleh macam ni. Dan tidak ia memberikan manfaat akannya oleh syafaat. Berarti ia ni ialah syafaat. Jadi cuba Syafaat. kita Syafaat tidak memberikan manfaat Kepadanya. kepadanya. Yes. kepadanya. Dan syafaat, suatu syafaat dan tidak suatu syafaat pun memberikan manfaat kepadanya. Macam itulah dalam bahasa. Okey. Okey, alhamdulillah. Ni yang terakhir Modul untuk 1 pun tak masuk ni, payah ni. Ha? Modul 1 pun tak Modul masuk lagi. Ia tengah teka je ni. Main teka pun dapat betul ni. Cuba teka siapa yang kena gitu kan. Dapat, alhamdulillah. Tak apalah, at least dah faham lah. Oh, rupanya ada baris tu, ada significance. Jadi betul juga kan. Tapi nampaklah tak adalah susah sangat nak belajar Nahu ni kan. Untuk yang tak masuk modul 1 pun. Oh, boleh. Benda ni boleh dibuat, insya-Allah. Dengan bantuan warna, bantuan teacher, bantuan kita belajar ni dengan kod-kod ni semua. Dan kita boleh faham lah ayat ni. Baik, cuba yang ni pula. Siapa nak cuba? Ni panjang sikit ni. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Jadi, terjemahkan. Kak Marusa nak cuba? Ya. Okey. Ibrahimu. Kita tambah apa kat sini? Ibrahimu? Oleh. Sebab dia adalah fa'il. Dia baris dhamma ni. Kemudian al-qawa'ida baris fathah. Jadi tambah akan asas-asas min daripada al-baiti baitullah wa dan Ismail. Mafhumnya? Ibrahim dan Ismail mengangkat Dan ingatlah ketika daripada Ibrahim dan Ismail betul. Saya mengangkat akan okey, bila kita asas-asas dari itu. okey. Betul. Semua bagi jawapan yang betul ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail mengangkat asas-asas daripada Baitullah. Macam itulah maksud dia. Itu maksud dia sebenarnya. Tapi ni bukan ayat yang lengkap. Belum lengkap lagi lah. Ada lagi. Macam itulah. Tapi nak nampakkan perkara ni. Berarti benda ni kita boleh sekalikan. Ibrahim dan Ismail. Sebabnya dia adalah fa'il untuk ayat ni. Yang ini dia maktuf. Tu nanti semua kita akan belajar dalam modul 2 ni. Baik, ada soalan? Kita nak masuk ni tak? Okey, saya nak masuk sedikit cerita dia. Pentingnya bila kita belajar ni dalam Quran tentang satu ayat ni. Macam satu ayat tentang wudu. Boleh tak? Sebab kita cerita sikitlah tentang wudu ni. Jadi kalau di sini, kalau kita nak mafhumkan, mula-mula kita pecahkan dulu ayat tu. Dia akan jadi lebih clear lah kat kita. Tapi saya sekarang ni nak baca sampai sini je lah. Hari ni sampai sini sahaja. Okay, cuba Ustaz Bazir bacakan ayat ni sampai sini. Mic kat situ. Ni tentang wudu. Ni kalau kita nak belajar fiqh, mula-mula sekali pasal wudu kat sini lah kan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Okey, ni tentang wudu, ambil sebahagian ni je. Jadi kalau kita terjemahkan, bagi yang dah tahu terjemahkan, maknanya kita boleh keluarkan cerita dia. Sebenarnya kita kena buat apa? Wahai orang-orang yang telah beriman oleh mereka. Right, telah beriman oleh Mereka. maknanya kat sini
Kalau kita baca tu kita koma lah sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu. Bila kita dah boleh terjemah, wahai orang-orang yang telah beriman oleh mereka. Idza kumtum ila shalah. Apabila kumtum. Kumtum. Berdiri. Oleh kamu. Tak Telah tahu. berdiri. Ya, telah berdiri oleh kamu. Telah Ila berdiri kepada solat. as-salati. Solat itu. Maka ilsilu. Ilsilu. Basuhlah oleh kamu. Basuhlah oleh kamu. Kat sini ada kamu. Macam mana pula ada kamu? Sebab adalah huruf dia. Nanti kita akan belajar lagi lah. Wujuha. Jadi kita tambah apa? Akan. Akan Kamu. wajah-wajah bagi kamu. Dan tangan-tangan bagi kamu. Tangan bagi kamu. Kepada ni maknanya kepada sehinggalah. Al-marafiq. Sehingga kedua siku. Oh, tak tahu lagi yang tu. Ni siku. Siku. Wa dan imsahu. Sapulah oleh kamu. Sapulah oleh kamu dengan sapulah oleh kamu dengan maknanya kepada ru'usi. Kepala tambah bagi kamu wa dan arjula. Kaki-kaki bagi kamu lah kepada hingga kedua kulali lah. Baik. Bila tengok pada baris tu, mana yang kena basuh? Yang kena basuh kita warnakan biru. Farsilu. Yang ni dah okey, jelaslah. Wahai orang-orang yang telah beriman oleh mereka. Apabila telah berdiri oleh kamu kepada solat. Maknanya tengah baring ke, tengah apa ke, berdiri nak pergi solat. Yang ada niat dalam hati nak solat. Farsilu. Basuhlah oleh kamu akan wajah-wajah bagi kamu. Okey. Apa yang kena basuh? Saya highlight. Wajah bagi kamu. Bagi tangan kamu hingga siku. Tangan ni hingga siku. Lagi? Itu je. Ru'usikum. Kalau kita kata ru'usikum, kita dah salah faham lah. Basuh tu kepala dah salah. Sebab apa? Tanda sebab dia dekat sini dah ada tanda apa? Dia ada cakap wamsahu, imsahu. Apa yang kena sapu? Biru'usikum. Biru'usikum. Baris tu. Penting tu baris. Wamsahu biru'usikum. Wa arjulakum. Wa arjulakum buat apa? Warna biru ke warna oranye? Dan biru. Basuh ke sapu? Basuh. Apa sebab basuh? Baris. Sebab baris ni. Jadi dia waw ni menyambungkan dia kepada basuh juga. Basuhlah akan kaki-kaki bagi kamu. Ni maknanya baris atas kena tajuk akan lah. Jadi yang kena basuh ialah wajah, muka, tangan sampai siku dan kaki. Dan kaki kamu. Iaitu warna biru. Ni kaki kamu basuh. Cuma yang sapu tu ialah kepala. Kepala tak basuh tapi sapu. Sapu kepala bukan sapu jambul. Sapu kepala. Itu dalam Quran. Jadi bolehlah cerita dia macam tu. Nampak tu baris tu. Bila boleh tanya. Boleh? Apa beza yang amanu tu mereka, farsilu tu kamu? Ini fi'il amar. Ini bukan fi'il amar, ni fi'il madhi. Ini fi'il amar. Jadi ke sini kamu lah. Waw tu tetap waw jamaah. Waw tu menunjukkan ramai, tapi ini untuk fi'il madhi. Yang ini fi'il amar.
Kalau Amar wow tu dia wow tu kamu, lagi satu engkau kan? Yang tak ada wow. Yang tak ada wow engkau. Kalau tak ada waw dia jadi engkau lah. Farsil dia jadi baris sukun ni. Okey. Betul. Terima kasih. Kalau yang sini menunjukkan kamu, dia apa? Dia punya tu. Maksudnya? Kalau fi'il madi. Kalau kenapa ni mereka, kenapa bukan kamu? Kenapa ni kamu, kenapa ni mereka? Sebab dia fi'il dah lain tu. Kalau fi'il kamu apa dia? Untuk fi'il madi. Dia bukan waw. Dia akan jadi sama dengan ni. Tum. Amantum. Amantum. Oh, kalau Telah kamu. beriman oleh kamu. Kalau kamu lah. Kalau yang dia ni kamu. Jadi waw ni untuk mereka. Bila fi'il madi dia jadi mereka. Bila yang ni dia jadi kamu. Okey. Mm-mm. Baik. Itulah contoh yang saya maksudkan tu. Okey. Tum kamu. Yes. Okey. Latihan apa dia? Contoh. Dulu-dulu masa teacher tunjuk ayat tu kan. First tu macam confused sangat. Macam bercelahu lah. Dia nampak jelas sikit. Masya Allah. Alhamdulillah. Dia macam itulah. Kena relax tau. Belajar ni kena santai. Jangan terlampau stres. Jangan macam nak dapat, nak cepat. Dia tak boleh nak cepat. Maknanya kadang-kadang apa pun ilmu ni Allah yang izinkan untuk kita. Allah nak bagi bukan susah sangat. Bagi Allah sangat mudah. Kalau Allah nak tarik balik semula daripada kita pun sangat mudah bagi Allah. Jadi apa pun kita kena betulkan balik semula kita punya niat ni. Bila kita belajar ni sebab kita nak dapat mesej yang sebenarnya daripada Allah. Supaya kita jelas, supaya kita dapat keluar daripada kegelapan-kegelapan kehidupan kita ni kan. Dengan cahaya daripada Allah iaitu Quran. Cahaya Allah ni Quran. Allah tu sendiri dia cahaya. Ya. Jadinya kat situlah kita kena belajar tu macam nampaklah sikit. Contoh last ni dah buat dah? Okey. Contoh macam contoh apa ni? Ismail ni kan dia baris dhammah. Ni balik semula kisah tadi surah 5 ayat 6 tu contohnya dia baris dhammah. Jadi wow ni bila kata wow ma'ataf dia ni ikut siapa? Kalau kita tengok baris dia tu. Kalau baris dia dhammah, maknanya dhammah lah cerita dia ni dia maktuf kepada di sini. Tapi bayangkan cuba kalau dia baris fathah. Kalau kita salah baris, kita baca wa Ismaila. Agaknya maksud dia cerita dia dah jadi apa? Salah baca. Dan ingatlah ketika ia mengangkat oleh Ibrahim akan asas-asas daripada Baitullah dan Ismail. Sama dari segi terjemahan dua-dua dan Ismail. Tapi sekarang ni baris tu ialah wa Ismaila. Apa maksud ayat ni? Kan Ibrahim. Akak Ismail. Mengangkat Ismail. Ibrahim Bagi mengangkat mahfum Ismail. penuhnya. Macam mana Kak Izan? Qawaida dengan Ismaila sekali. Maknanya apa? Cuba bagi mafhum dia cerita dia. Okey, sekarang saya bayangkan saya tukar ni baris dia fathah lah. Dia bukan dhammah lagi dah. Saya cerita balik. Cerita balik ayat ni. Ingatlah ketika Ibrahim mengangkat asas-asas daripada Baitullah dan dia mengangkat Ismail. So macam mana? Macam saya lah pula masa ngajar dulu bawa anak. Sambil buat kerja, sambil gendong anak. Adakah begitu? Jadi sebenarnya tak. Jadi di sini bererti siapa yang angkat tu? Ibrahim dan juga Ismail mengangkat asas-asas Baitullah. Dapat? Faham tak? Itu penting baris. Sebab itu cerita semalam tu betapalah bezanya baris tu dia punya impact sangat besar. Satu kata Allah berlepas diri daripada salah baris kan, berlepas diri daripada orang-orang musyrik dan juga orang-orang yang dan daripada Rasul. Padahal sebenarnya maksudnya Allah berlepas diri dan Rasul juga adalah yang berlepas diri daripada orang-orang yang musyrik. Perisytiharan tu very important. Ya. Ada soalan lagi? Seronok tak belajar ni? Macam matematik tak? Kalau tak suka matematik, oh no, I don't like mathematics. I don't know. It's not like mathematics to me because I don't like mathematics. But to me, ni memang macam mana pun sangat interesting bila baca ayat tu. Contoh macam kita baca dalam
surah Al-Baqarah pasal lembu tu kan. Ah. Boleh ke kita kongsi sikit kisah tu? Boleh? Okey, surah 2 ayat 70 ni. Ni selalu ayat 70 ni macam kadang-kadang baris tu jauh. Jadi kalau orang boleh terjemah, biasa dia terjemah laju-laju, anak-anak contohnya, terjemah laju sangat. Laju sungguh sampai kita ni kalau ataupun orang baca, imam baca laju je. Dah jadi kita punya faham tu jadi salah juga kadang. Contoh telah berkata oleh ia, sesungguhnya ia berkata, sesungguhnya ia dalam bahasa kita ya. Okey, sekali lagi sebab ada tak berapa jelas tadi. Telah berkata oleh ia, sesungguhnya ia, bahasa kita ni ia. Ia berkata, siapa pula ia yang berkata ni? Sesungguhnya ia lagi. Siapa dia? Tapi kalau kita perhatikan, kita tengok, kita nampak, kita tahu kan, kita boleh mafhumkan kalau saya buat yang ni dulu. Telah berkata oleh ia, sesungguhnya ia berkata, sesungguhnya ia adalah seekor lembu betina, tiada kegunaan, ia membajak akan bumi. Dan tidak ia mengairi akan ladang yang sihat. Tidak ia tiada sebarang tumpuk padanya. Okay, cuba cerita pasal lembu dalam ayat ni je. Lembu tu apa dia? Maknanya kat sini telah berkata oleh ia. Telah berkata oleh dia ni siapa? Cerita ni lah. Saya ceritakan Musa, Nabi Musa. Sesungguhnya ia ni siapa? Allah. Sesungguhnya ia berfirman. Ia berkata, kalau kita dah tahu siapa yang kata tu, bolehlah kita tulis berfirman kan. Sesungguhnya ia, Allah firman. Innaha baqaratun. Sesungguhnya ia ni merujuk kepada Lembu. Betina. Baqarah. ada seekor lembu betina. Ia ni perempuan. Ia ni perempuan. Sesungguhnya ia adalah seekor lembu betina. Lembu betina ni tiada kegunaan, ia membajak akan bumi. Okey, ni satu part. Tiada kegunaan ia membajak bumi dan tidak ia mengairi akan ladang. Tidak ia mengairi akan ladang yang sihat. Kita cakap yang sihat. Siapa yang sihat? Lembu ke ladang? Lembu. Lembu. Ada orang tak nak terjemahkan sihat ni. Sebab dia kata ni cerita pasal lembu yang sihat. Dia kata ladang yang apa kalau sihat untuk ladang apa? Ladang yang selamat kata dia. Sebab dia Ladang yang subur. ladang yang apa? subur. Yang subur. Subur, ladang yang subur. Jadi dah salah masuk cerita tu. Dia tak cerita pasal ladang. Kenapa tak cerita pasal ladang? Kerana baris tu. Baris ni musallamatun. Dia mesti sama dengan Baqaratun. Baqaratun musallamatun. Jadi yang sihat tu lembu, bukan ladang. Yang subur tu bukan lembu. Jadi kadang-kadang ambiguous seekor lembu yang subur. Dia tak kena pula. Ataupun sebab dia faham dekat sini ladang yang subur. Jadi salah. Salah faham. Kuranglah. Jadi macam Bani Israel juga. Tak tahu cerita ni. Masuk cari lembu yang sihat. Cari ladang yang sihat. Susah lah. Susah. Lagi macam itulah. Ni cerita dia. Macam itulah. Banyak lagi contoh-contoh yang lain tentang baris tu kalau salah. Tapi kita selalunya kita ni bila kita baca Quran, kita kadang-kadang marah anak-anak kita pentingkan sangat, kita tekan sungguh kepada lahan jali, iaitu kesalahan yang besar tu, salah baris, salah huruf. Betul, tapi the significance, apa dia kepentingan kita begitu menitik beratkan baris? Tidak lain dan tidak bukan kerana dia akan mengubah makna. Jadi mungkin diharapkan dengan kesedaran ini kita belajarlah i'rab ini bersungguh-sungguh makna perubahan baris. Jadi besok malam kita akan masuk tanda i'rab pertama. Apa dia tanda i'rab isim? InsyaAllah yang ini saya akan bagikan supaya boleh baca, boleh semak sikit. Kita akan bagi yang ni untuk malam ni. Muka surat ni 1, 2, 3 dan 4 supaya boleh tengok. Ke tak payah? Yang nombor 2 ni bagi besok. Betul je lah.
Ada orang komen je. Bagi je Ustazah advance. Bagi Ada in orang advance. komen dalam tu. Bagi in advance. Okey. Kalau kata bagi in advance, saya bagilah. Sekali dengan latihan. Tak, latihan tak nak bagi. Latihan kita buat dalam kelas. Ini sebagai macam study je dulu. Latihan kita buat sama-sama. Nanti semua dah buat, tak nak datang kelas macam mana? Alah, ini kacang putih kata dia terus tak mari. Jadi saya akan bagi notanya yang hari ini dan juga untuk esok. Tapi latihan kita akan buat sama-sama dalam kelas supaya semua orang melihat kepada latihan ini. Ya, boleh tengok, boleh pick sikit. Senang je. Dia tak ada kena tulis-tulis, tak payah letak-letak baris, tak payah, sikit je kalau letak pun. Nanti teacher pula yang letakkan, tolong. Baik. Ada soalan lagi? Ada chat tu, dalam chat tu cerita apa? Ada yang amazing, memuji kelas ni. Oh, komen. Dan ada minta komen buat rumusan ke apa ke tadi? Macam mana? Okey, Apa ada mesej dari page 1 hingga apa mesej? Message, okay, kita belajar tentang kepentingan jugalah in a way. Daripada 1 sampai 4 ni kita buka sukatan pelajaran tu. Kita tengok depan ya. Okey. Maknanya kita cover hari ni, kesimpulan dia ialah kita belajar apa itu i'rab dan kita melihat contoh-contoh i'rab. Kita belum lagi masuk nombor 2. Nombor 2 ni insya-Allah besoklah. Jadinya daripada situ kita bila kita nampak apa dia i'rab, okay, kena saya tanya balik semula lah. Apa dia i'rab? Yang kita faham ialah kalimah perubahan baris kepada huruf akhir dalam kalimah. Berubah peranan kalimah. Ya, jadi bila dia berubah baris akhir tu apa yang berlaku? Fungsi kalimah dalam ayat berubah. Peranan kalimah. Peranan kalimah, fungsi perkataan itu dalam ayat dah jadi berubah. Apa natijahnya bila perubahan itu berlaku, fungsi dia berubah? Makna dia berubah. Makna dia berubah. Jadi untuk kita bila makna tu berubah tu, perubahan ni tentulah apa mesej dia pada kita? Apa mesej? Bila kita nak tadabbur harus belajar tentang satu-satu. Kak Noraini kata apa? Kak Noraini Rajab, doktor juga ni, Dr. Noraini Rajab. Lagi satu Dr. Noraini Yusof. Baik, kita panggil Dr. Noraini Rajab dulu. Macam mana tadi? Dia mempengaruhi makna semasa kita membuat tadabbur kepada ayat tersebut. Ya, untuk kita mengambil mesej daripada Al-Quran tu, dia mempengaruhilah apa kefahaman yang kita dapat. Baik, apa kata Dr. Noraini Yusof pula? Makcik Ani. Makcik Ani. Yelah sebab dia nama sama, dua-dua Noraini, cahaya mataku. Cahaya mata. Kesannya terjemahan kita tu salah lah. Bila kita terjemahan kita salah, apa dia masalah kita? Kita artinya mendapat mesej yang salah lah. Ya, bila kita dapat mesej yang salah, apa yang berlaku pada kita? Kalau salah mesej, salah baca papan tanda di jalan raya, apa akan berlaku kat kita? Kalau sesat kat dunia ni, apa yang berlaku ke kita? Boleh kembali ke pangkal jalan. Banyaklah kos, betul? Kalau sesat dekat jalan raya, dah salah baca map, salah baca papan tanda, salah baca Waze. Waze dah cakap macam ni, dia ikut lain juga. Salah faham juga. Dia kata turn left, tak, kita keep left. Habis. Maksudnya macam tu. Jadi apa yang berlaku ke kita? Kita nak berpatah balik tu kalau kat highway kat KL ni, ya Allah boleh habis minyak 1 tank kan. Ini macam itulah. Lelah, meletihkan. Tapi kalau jadi daripada Quran pula, salah faham kita, apa yang berlaku pada kita? Kalau sesat tu jadi apa? Ingkar. Kalau kita mati dalam keadaan sesat, kita akan termasuk golongan yang dalam Fatihah tu sebut waladhdallin tu, adhdallin. Bila sesat macam haiwan, kalau haiwan sesat buat apa? Dia kena tembak, kena sembelih kat orang. Kena sembelih dia orang. Kalau mesin rosak, bakar kan.
Jadi kita ni kalau sesat, kalau rosak lah, maknanya kita ni Allah lebih teruk daripada haiwan ternakan. Balhum adal. Masuklah kita, na'udzubillah, Allah masukkan kita ke dalam neraka jahanam. Yang sesat tu dia tak ada lain, dia yang akan masuk ke neraka. Yang dimurkai pun masuk neraka, yang sesat pun masuk neraka. Satu je jalan yang Allah terima. Itu jalan siratal mustaqim. Jadi kat situlah pesan dia, apa mesej dia? Itulah mesej dia. Jadi berusahalah bersungguh-sungguh nak faham Quran, belajar nahu Quran, belajar i'rab untuk faham mesej Allah untuk kita. Setiap orang tak sama. Maknanya, tapi yang mencipta kita ni tahu. Kita ni berbeza. Kita ni yang tak tahu. Jadi ayat Allah, the way Allah sampaikan kefahaman tu pada kita, itu tanggungjawab Allah sebagai creator kita, ya. Sebab disebutkan dalam surah 75 ayat 16, 19, 20, 19. Ayat 75 surah Al-Qiyamah, Allah sebutkan dalam ayat ni manusia kita ni baca Quran kan. Allah kata, baca daripada 17 ni. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Baca 18. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Jadi makna dia apa? Ni asalnya Allah tegur Nabi SAW. Bagi siapa dah pernah dengar cerita tentang ayat ni, ya. Janganlah engkau gerakkan dengannya lidah engkau cepat-cepat, supaya janganlah gerakkan cepat-cepat dengannya lidah engkau supaya engkau nak menguasainya, nak bersegera kepadanya. Bukan bersegera yang positif ni, nak cepat. Maknanya Allah tegur Nabi SAW, jangan cepat-cepat, jangan sebut baca tu laju-laju, jangan cepat ikut-ikut supaya takut tinggal. Maknanya suruh take it easy, slow, listen. Sesungguhnya atas kami perhimpunan baginya dan bacaan baginya. Maknanya Allah kata sesungguhnya guru lah. Atas tanggungjawab guru, iaitu Jibril, tanggungjawab Allah. Kami, Allah dan Jibril, untuk menghimpunkannya dalam dada kamu. Mana bacaan Quran itu. Jadi termasuklah kita ni tengah belajar nak baca Quran kan. Kita termasuklah ni, peringatan ni untuk kita. Allah kata tanggungjawab kami lah nak himpunkannya bacaannya itu. Faiza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Maka apabila telah selesai membaca olehnya, telah selesai membaca oleh kami akannya, maka engkau ikutlah akan bacaannya. Maknanya kalau tunggu selesai, habis satu bab, kita buat. Lepas tu baca, macam itulah. Baca tu untuk dapat mesej. Baca mesti maksud faham. Lepas tu Allah kata, summa inna alaina bayana. Kita baca dulu yang tersurat tu. Kemudian sesungguhnya atas kamilah penjelasan baginya. Allah yang akan beri kefahaman. Kita ni ada yang otak engineer, ada yang otak linguis, ada yang otak layman je, biasa je. Otak yang macam malas nak kerja, malas nak fikir pun banyak kan. Antara kita ni macam-macam tu. Kalau saya yang otak malas nak fikir tu kadang. Jadinya, tapi bila kita berdengar Quran ni, dia mesti boleh sampai semua level manusia. Sebab kalam ini kalam daripada Tuhan kita. Dia yang cipta kita. Dia yang paling tahu tentang diri kita ni. Kita pun kadang tak tahu macam Allah tahu. Jadi kita buat dengan sabar, kita belajar dengan tekun, dan kita buat setakat yang kita boleh. Jangan cepat-cepat nak banyak, tapi kita buat maknanya sikit demi sikit. Kalau tak faham, tanya lagi. Tak faham, buat lagi dengan buat latihan. Macam saya kata semalam pagi tadi, ilmu Quran ni ilmu membuat. Bila kita dapat sikit, buat sikit. Itu yang berlaku pada Nabi SAW. Dia bukan tunggu buat banyak, lepas tu tak buat apa-apa. Tapi Nabi SAW dapat sikit, buat sikit. Ada tindakan yang perlu terhasil daripada pemahaman kita kepada ayat-ayat Allah. Begitulah. Baik, insyaAllah. Jangan semua hari ni. Besok kita sambung lagi, insyaAllah. Besok malam dengan bahagian tanda i'rab untuk isim. Jadi marfu', mansub dan majrur. Bagi yang dah masuk modul 1, insyaAllah dia akan lebih mudah. Bagi yang belum masuk modul 1, silakan besok ada kelas yang pertama untuk modul 1, pukul 11.
Baiklah. Ada apa soalan lagi? Tak ada Boleh bagi. Okey, kita akan bagi PDF tu. Baik. Jadi kita akhiri kelas kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.